Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton. Bersama saya Siti Sairul Yusof dari North Media TV Universiti Utara Malaysia. Hari ini kita sangat bertuah kerana saya bersama seorang yang amat dikagumi dalam bidang pengacaraan memperkenalkan Yusadani Yushak, bekas penyampai berita TV3 dan juga wartawan. Okay, apa khabar puan? Khabar baik. Alhamdulillah. Okay, sebelum kita teruskan kepada topik kita pada hari ini, mesti ramai peminat sudah lama tidak mendengar Kak Nani untuk membacakan berita. Okay, siapa sudilah untuk Kak Nani membacakan berita untuk kami pada petang ini? Oh, saya nak kena baca berita ya? Saya. Okey. Silakan. Baik, saya dah lama meninggalkan bidang ni. Saya Sebab tu kami saja nak rindukan lama tak dengar. Berita utama, 2 maut, 2 parah ditembak. Nibong tebal. 2 lelaki maut sementara 2 lagi cedera parah dalam satu kejadian tembakan berhampiran lampu isyarat Bukit Tambun di sini sebentar tadi. Kejadian berlaku kira-kira jam 10.30 malam ketika 4 lelaki yang menaiki kenderaan pacuan 4 roda jenis Toyota Hilux itu berhenti di lampu isyarat yang ketika itu berwarna merah sebelum didatangi 2 lelaki menaiki motosikal lalu melepaskan beberapa das tembakan. Kesemua mereka yang parah kemudiannya dikejarkan ke Hospital Seberang Jaya, namun 2 daripadanya meninggal dunia sebaik tiba di hospital, sementara 2 lagi dilaporkan kritikal. Keempat-empat mereka datang dari Melaka untuk menghadiri upacara perkahwinan rakan mereka. Sementara itu, Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Abdul Rahim Hanafi mengesahkan kejadian terbabit dan 2 yang maut mempunyai rekod jenayah lampau serta kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Wow, okey. Okay, begitu hebat dan lancar sekali Kak Nani walaupun sudah lama tidak membaca berita. Okey. Seterusnya kita teruskan untuk topik kita pada ini. Sebelum tu saya nak tanya Kak Nani macam mana dengan berapa lama dah dalam sudah terlibat dalam bidang pengacaraan dan apakah pengalaman yang sudah ada dalam diri Kak Nani untuk masa sekarang ni? Baik, sebenarnya saya memulakan kerjaya dalam bidang penyiaran ni khususnya kewartawanan. Sebagai wartawan siaran ya. Okey, wartawan siaran. Saya bertugas dengan TV3 ya selama hampir 15 tahun ya. Dan banyak pengalaman yang saya lalui sepanjang 15 tahun bertugas bersama TV3, bermula sebagai wartawan siaran sehinggalah ke penyampai berita dan seterusnya pengacara. Antara program-program yang telah saya mengacarakan ialah seperti Majalah 3, Jendela Dunia, dan juga Malaysia Hari Ini, MHI. MHI. Jadi boleh dikatakan sepanjang saya bersama TV3 banyak pengalaman yang telah saya perolehi, daripada pembacaan skrip menerusi penyampaian berita, daripada perbualan tanpa skrip melalui Malaysia Hari Ini, buat rancangan bual bicara dan juga rancangan berbentuk dokumentari. Dalam banyak bidang tu yang Kak Nani cebudikan, bidang yang mana yang paling susah lah Kak Nani rasa macam nak bekerja dalam bidang tu? Baik, saya sebenarnya pada saya semua kerjaya sangat mencabar, ya, bukan sahaja bidang kewartawanan ya. Dan bagi saya bidang kewartawanan berita memang satu yang mencabar ya, di mana apabila kita melaporkan, kita harus melaporkan berdasarkan fakta ya, dan fakta yang benar ya, dan disahkan berita itu yang kita dengan ada kesahihannya juga ya. Jadi tetapi sebab saya sangat berminat dalam bidang kewartawanan berita, maka saya rasa yang kesukaran itu
dapat saya tempuhi lah. Sebab bila kita minat kan, kita suka buat sesuatu, susah pun kita nak buat juga. Dan bila kita hari-hari kita buat benda yang sama, maka lama kelamaan adalah sedikit kepakaran dalam bidang tu. Lama-lama dia dah jadi sebati dalam diri dah. Betul. Mula-mula memang gabra lah ya. Nak mana nak letak first para, yang mana second para ya. Tapi bila hari-hari, sebab minat tu dah ada, jadi mudahlah untuk kita memahirkan diri dalam bidang tersebut. Okey. Seterusnya kan saya nak tanya kriteria apa yang kriteria yang perlu ada sebagai seorang wartawan tu? Sebagai seorang wartawan ya, semestinya hal ehwal semasa tu memang kita perlu tahu pada setiap masa. Kita perlu ikut perkembangan semasa. Kita perlu tahu apa yang berlaku bukan hanya di dalam negara kita, malah di luar negara ya. Kita juga perlu berani untuk bertanya ya. Kita berani kerana kita bercakap yang benar ya, dan kita berani untuk mengorek segala rahsia daripada responden kita ya. Dan kita juga perlu tahu untuk mengeluarkan soalan-soalan susulan atau lebih dikenali sebagai follow up questions. Itu adalah kriteria utama sebagai seorang penyampai berita. Kena ada keyakinan diri yang tinggi lah dalam bidang ni. Kalau dari segi penampilan tu macam mana Kak Nani? Penampilan semestinya kita banyak berhadapan dengan responden ya. Mereka terdiri daripada VIPs ya, orang-orang yang ternama dan juga orang biasa ya. Dan apabila kita keluar berhadapan dengan mereka ya, kita membawa name tag organisasi di mana kita bertugas ya. Jadi penampilan mestilah kemas supaya bila orang tengok kita pun mereka confident untuk berhadapan dengan kita, dan juga mereka lebih berkeyakinan dalam menjawab segala persoalan kita. Okey. Dan dari segi teknik wawancara lah yang perlu dipelajari dalam bidang pengajian ni macam mana? Di setiap benda tu mesti ada teknik dia kan? Baik, dari segi teknik ni yang seperti kita tahu, kalau penyampaian berita dia lebih kepada terarah kepada scripting ya, skrip yang telah disiapkan ya. Jadi sebelum kita membaca, kita harus ada penghayatan tentang apa yang kita harus baca. Itu adalah teknik penyampaian berita ya. Kalau berita tu sedih, muka kita sedih. Berita tu serius, muka kita serius. Berita yang gembira, muka kita akan sedikit tersenyum ya. Jadi perlu ada emosi apabila kita menyampaikan berita. Baik, dari segi penyampaian program-program dokumentari, dia lebih kepada apa yang ingin kita sampaikan kepada halayak kita, topik yang ingin disampaikan. Ya, sama juga selalunya program dokumentari ini lebih scripted ya. Jadi kita kena hayati skrip. Tapi bagi program bual bicara pula ya, kita harus tahu ya, yang pentingnya kita harus tahu apa topik yang ingin dibincangkan. Kita harus lakukan penyelidikan ya, dan yang pentingnya kita harus menggunakan bahasa Melayu yang baik kalaupun tidak sempurna. Kita tadi kan Kak Ni ada cakap kan dalam baca berita kena, kalau emosi tu sedih, kita akan sedihkan. Adakah reaksi muka tu melambangkan reaksi muka itu melampaukan emosi kita ketika membaca berita? Betul ya. Kalau kita absorb ya, kita serap ya story tu ya, kita baca. Selalunya sebelum menyampaikan berita ya, penyampai berita mempunyai peluang untuk melihat sekali imbas ya, apa berita yang akan disampaikan ya. Jadi macam tadi ni dia dah terpahat di minda saya, ini adalah mengenai kejadian tembak menembak. Jadi bila saya tengok aja bom tebal, 2 lelaki maut, saya terus teringat yang ini adalah berita tembak menembak yang serius. Jadi muka kita harus serius. Ya, tapi tadi saya dikejutkan, tiba-tiba saya dapat skrip terus baca berita. Jadi kita tak sempat nak absorb kan. Jadi itulah sebenarnya ya, dari segi kita perlu ada kemahiran untuk menguasai apa yang kita ingin sampaikan pada halayak ya. Okey, seterusnya kan, saya nak tanya pasal seperti kita tahu ni Kak Nani kan, sekarang kebebasan media tu kan, siapa-siapa saja boleh melaporkan berita. Betul. Kan saya nak tanya kebebasan media tu, di sejauh manakah kebebasan media tu, dan apakah cabaran kepada seorang wartawan untuk contohnya sebagai orang lain yang tidak bergelar wartawan tetapi menyampaikan berita, sedangkan yang wartawan ni mereka tidak menyampaikan berita
berita tu lagi, tapi dah orang lain dah sampaikan berita tu. Macam mana tu? Okey, sekarang ni masalahnya ialah masalah timbul bila kita ada media baru. Media baru, ya. okey, internet tu. Okey. Media baru kita ada wartawan warga. Utama warga. Atau citizen journalism. journalist, Okey. ya. Citizen journalism. Jadi ada bezanya dengan pemberitaan tradisional, ya. Okey. Di mana pemberitaan tradisional adalah berpaksikan kepada fakta. Berpaksikan kepada kesahihan berita yang disampaikan, ya. Jadi dari segi sama ada kita patut percaya media yang mana, saya rasa memang sangat jelas, ya, media tradisional ni, Media tradisional. the mainstream media ni mereka lebih fokus, ya, untuk menyampaikan kepada khalayak berita-berita berdasarkan fakta, ya, berunsurkan 5W1H. Okey. Ya, jadi dia ada sistem dalam penyediaan berita. Tapi bila kita tengok media baru, ya, mereka ni lebih kadang-kadang lebih kepada provokasi. Provokasi Ya, yang lebih daripada kepada apa ni, mungkin lah, ya, mungkin ada agenda yang tersirat di sebalik berita yang disampaikan. Ya, jadi seorang yang matang, mereka harus tahu menilai, ya, berita-berita utama melalui mainstream media, ya, dibandingkan dengan media baru. Ya, media baru ni kita tak tahu kesahihan berita yang disiarkan dan sebagainya. Itulah cabaran sebagai seorang wartawan. Memang pada masa cepat, sekarang. ya, betul. Media baru ni memang cepat. Cepat daripada media Ya. Dia jadi pukul 9, pukul 9.05 minit dia dah keluar di media baru. Tapi perlu diingat, ya, khalayak masyarakat perlu diingat mengenai berita adalah berdasarkan fakta. Itu yang mustahak. Fakta. Okey, saya nak tanyakan, dari segi self confidence, keyakinan ni sebagai seorang wawancara ni, macam mana untuk meningkatkan keyakinan? Sebab saya tahu saya sebagai yang masih muda lagi dalam bidang ni, keyakinan tu sukar sebenarnya keyakinan ni. Okey. Baik, dalam bidang kewartawanan TV ni, ya, keyakinan diri sangat mustahak, ya. Kalau tak ada keyakinan diri, memang kita tak boleh berdepan dengan kamera, ya. Pertamanya kita harus bayangkan kamera tu seperti kawan kita, ya, sahabat kita, rakan kita, ya. Bila kita bercakap dengan kamera, kita kena pastikan kita lihat terus ke dalam lensa kamera dan kita bercakap dengan kamera tu seperti kita bercakap dengan teman kita. Jadi bila kita bercakap dengan teman kita, ya, kita nak dia faham apa yang kita cuba message yang cuba disampaikan. Jadi elemen-elemen macam tu, bila kita dah ada skill untuk berdepan dengan kamera, yang lain-lain tu insya-Allah akan menjadi lebih mudah, ya. Tapi bukan sahaja tak cukup dengan skill untuk berdepan dengan kamera, kita tak boleh rasa gentar di hadapan kamera. Bila berdepan dengan kamera, kita tak boleh pandang ke sisi kiri atau kanan, atas bawah, tapi terus ke lensa kamera. Dan kita bercakap dengan dia, kena ada penghayatan juga walaupun dia statik, ya. Tapi bila kita bercakap dengan dia, kita kena berimajinasi seperti dia rakan kita yang ada perasaan, ya. Jadi mudah untuk dia faham, tapi sebenarnya bukan kamera tu yang faham, khalayak kita di luar sana. Tak cukup, skill berdepan dengan kamera tak cukup, ya. Kita juga harus mempersiapkan diri kita. Kalau kita tahu kita akan mengandalkan rancangan bual bicara seperti apa yang kita lakukan sekarang, ya. Yang pentingnya Cyrus sebagai pengacara perlu tahu topik yang nak dibincangkan. Okey, Cyrus juga perlu buat sedikit penyelidikan mengenai responden yang ingin ditemu bual. Macam tadi mungkin Cyrus kenal sedikit sebanyak mengenai saya, jadi Cyrus boleh sentuh sikit mengenai latar belakang saya. Jadi itulah yang sepatutnya lah bagi seorang penyiar, ya. Dari segi penyampaian berita pula, sebelum menyampaikan berita perlu kita lihat sekali imbas apa yang ingin disampaikan. Percaya atau tidak, kalau kita pandang 20 skrip dalam sekali imbas, ketika kita bersiaran, ya, kita tengok aja nampak je para pertama, kita dah boleh ingat apa isi kandungan berita tu. So adalah penting untuk bagi penyampaian berita untuk kita meneliti dulu apa yang ingin disampaikan, ya.
Okey. Okay, sekarang ni macam ni dekat ni. Kita sudah pun berada di akhir rancangan sebenarnya. Kita rasa tidak puas bersama dengan Kak Nani. Sekejap sangat bagi saya. Okey, dengan itu terima kasih diucapkan kepada tetamu kita pada petang ini. Yusan dan Yushak kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada petang ini. Sampai kita berjumpa lagi pada masa dan hari yang sama. Assalamualaikum.